Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid yang dikasihi? Kita bersua kembali untuk hari ini dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bersama dengan Cikgu Fizu, PDPR untuk minggu ini. Baiklah murid-murid, kita masih lagi dalam sesi pembelajaran kita mengenai tajuk keselamatan bengkel dan kali ini kita akan belajar tentang simbol dan tanda keselamatan bengkel. Sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui apakah simbol dan tanda keselamatan, apakah maksudnya. Baiklah, simbol dan tanda keselamatan merupakan lambang atau pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya atau sesuatu yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Ini bermakna simbol atau tanda keselamatan ini adalah satu lambang untuk memberi makluman kepada kita tentang sesuatu bahaya yang mungkin akan berlaku jika kita tidak akur dengan arahan yang tertera di lambang ataupun tanda keselamatan tersebut. Baik, kita mulakan. Kita tengok dan kita kenali simbol-simbol dan tanda-tanda keselamatan di bengkel. Ini dia yang pertama. Tanda ini membawa makna tempat berkumpul bila berlaku sebarang kecemasan. Ini dia murid-murid ya, tempat berkumpul. Simbol ini berwarna hijau kerana didefinisikan sebagai zon aman dan merupakan langkah pertolongan pertama. Okey, ini namanya lah tempat berkumpul. Okey, seterusnya. Lambang yang kedua. Ini dia simbol yang kedua, ini dia simbol, okey. Simbol ini membawa makna laluan keluar ketika berlaku kecemasan. Simbol ini berwarna hijau kerana didefinisikan. Okey, itu ayat yang betul ya. Didefinisikan sebagai zon aman dan merupakan langkah pertolongan pertama. Ini dia. Kalau murid tengok lambang ini adalah merupakan lambang laluan keluar ketika berlaku kecemasan. Okey. Baik. Sebarang kecemasan yang berlaku, inilah laluannya. Inilah laluan untuk kita bertindak sepantas yang boleh untuk kita keluar dan kita jarakkan diri kita daripada situasi kecemasan tersebut. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini dia simbol yang berikutnya ialah simbol ini menunjukkan lantai yang licin. Ini dia, lantai yang licin. Tengok betul-betul kawan anda hampir terjatuh kerana licin. Okey, diwarnai dengan tanda kuning untuk menunjukkan, yang pertama memberikan perhatian. Jadi, bila tengok warna kuning dah nampak dah. Sebagai tanda amaran yang mana kawasan ini berpotensi untuk mendatangkan bahaya. Jadi, kalau nampak saja lambang seumpama ini, murid-murid dah boleh jauhkan diri anda kerana kawasan ini adalah kawasan berbahaya. Teruskan lagi. Tengok simbol ini ialah simbol alat pemadam api. Okey, ini dia simbol alat pemadam api. Diwarnai dengan warna merah sebagai simbol amaran. Sebagai simbol amaran. Nampak merah macam ni. Okey, ini adalah simbol alat pemadam api. Murid-murid tidak dibenarkan sama sekali untuk bermain dengan peralatan ini kerana inilah persediaan untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan berlaku kebakaran kecil di bengkel. Okay? Jadi tak dibenarkan sama sekali murid-murid bermain dengan peralatan ini. Ataupun kalau tengok ada simbol alat pemadam api, situlah terletaknya alat pemadam api. Baik, teruskan dengan simbol yang seterusnya. Simbol kawasan larangan merokok. Okey, ini dia simbol kawasan larangan merokok. Okey, simbol ini ditandakan dengan warna merah bagi menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilarang, dipalang terus. Okey, dia taruh gambar rokok kat sini, kemudian dia palang terus. Palang ini bermaksud sesuatu perbuatan yang dilarang. Kawasan ini tidak dibenarkan untuk merokok. Baik. Dan yang terakhir untuk simbol kita, ini dia. Simbol yang menunjukkan sesuatu bahan yang mudah terbakar. Simbol ini diwarnakan kuning bagi memberikan amaran seseorang perlu yang pertama memberikan perhatian. Tengok saja simbol ini, kita kena beri perhatian sepenuhnya. Sebagai tanda amaran, yang kedua kemudian berpotensi untuk mendatangkan bahaya. Kalau murid-murid tengok lambang api macam ni,
kita perlu beri perhatian sepenuhnya kerana kawasan ini bukan tempat untuk anak-anak kecil ataupun anda bermain. Okay? Kerana inilah tanda amaran yang menunjukkan tempat ini mengandungi sesuatu bahan yang mudah terbakar. Biasanya dia simpan bahan-bahan yang mudah terbakar, dia akan letak tanda macam ni, tanda yang untuk memberikan kita perhatian sebagai tanda amaran dan juga berpotensi untuk mendatangkan bahaya. Baiklah, tajuk ini juga pada hari ini menekankan sedikit tentang langkah sekiranya berlaku kemalangan kecil di bengkel. Baik, bagaimana cara untuk merawat luka ringan? Jika berlaku kemalangan kecil di bengkel, ini dia cara untuk merawat luka ringan. Yang pertama, bersihkan luka dengan antiseptik. Tengok pada gambar, okey. Bersihkan luka dengan antiseptik. Kemudian sapukan luka dengan iodin dan balut luka anda dengan kain kasar ataupun plaster, okey. Balut luka anda dengan kain kasar ataupun plaster. Ini secara mudahnya untuk merawat luka ringan jika berlakunya kemalangan kecil di bengkel. Jika berlaku kemalangan besar, anda boleh terus rujuk kepada guru yang mengajar. Dan yang terakhir, langkah sekiranya berlaku kemalangan, cara merawat mangsa renjatan elektrik. Okey, tiba-tiba di bengkel ada kawan kita tersentuh tangan basah, tersentuh plug, okey, plug elektrik, kemudian terkena renjatan elektrik. Sama ada renjatan kecil atau besar. Yang pertama, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, jangan menyentuh mangsa. Okay? Jangan sekali-kali kita menyentuh mangsa. Kemudian matikan suis utama bekalan elektrik, pisahkan mangsa dari punca kejutan dengan menggunakan kayu kering atau tali kering. Okay? Guna kayu kering atau tali kering, jangan guna yang basah. Kalau guna benda-benda yang basah sama ada kain atau apa sekalipun, arus elektrik akan mengalir kepada anda dan menyebabkan anda juga terkena renjatan elektrik. Itu bahaya. Baik, kemudian rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan berudara, kemudian longgarkan pakaiannya, beri bantuan pernafasan sekiranya perlu, dapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Apa murid-murid, apa sahaja yang berlaku di bengkel RBT, pastikan anda memberi makluman seberapa segera kepada guru kelas atau mana-mana guru jika berlakunya kemalangan. Okay? Berlakunya kemalangan ataupun kecemasan ketika anda sedang melakukan aktiviti atau projek di bengkel RBT. Apapun murid-murid, cikgu harapkan anda juga boleh rujuk kepada buku teks muka surat. Okey, ini dia muka suratnya. Ini dia muka surat 8 dan 9 untuk anda buat rujukan. Okey, dan bukan setakat buat rujukan saja, anda juga dikendaki menyalin nota untuk muka surat 8 dan 9 ini dalam buku latihan RBT untuk tugasan anda. Kemudian hantar hasil kerja anda ke nombor WhatsApp cikgu, okey, 03 935 4119. Okey, nama WhatsApp. Oh, cantik dia punya bahasa. Okey. Okey, murid-murid, ini dia. Untuk ingatan kepada anda, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel, okay, supaya kita sentiasa selamat dalam apa jua yang kita lakukan, kita sentiasa selamat. Okey. Dan tugasan yang kedua, soalan tafsiran untuk anda bermula jam 10 pagi nanti. Sila jawab soalan latihan dalam kuis online. Itu saja daripada saya, cikgu anda. InsyaAllah ada kelapangan kita akan jumpa lagi untuk minggu yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.